Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi pada pagi ini dengan tajuk kuliah duha live dari Tahfiz Mutmainah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Tajuk pada pagi ini yang akan dibahaskan secara ringkas ialah Islam kembali dagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu beberapa orang rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekiranya beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam? Dan sesiapa yang berpaling ke belakang, maka mereka tidak mampu memudaratkan Allah walaupun sedikit, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Salam Ustaz Nasbir. Ali Imran ayat 144. Dalam ayat ini jelas Allah ingin menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengutuskan ratusan para rasul untuk berdakwah, untuk mengajak manusia kepada agama Islam. Justru apakah kalau beliau wafat, sebagaimana Allah wafatkan para rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu nak berpaling ke belakang, nak meninggalkan ajaran Islam? Ayat ini turun dikaitkan dengan peristiwa perang Uhud, di mana berita-berita angin tersebar luas, konon-konon Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terbunuh di dalam perang Uhud tersebut. Lalu Allah tanya, apakah kalau beliau wafat atau terbunuh di dalam peperangan, kamu nak kembali ke belakang meninggalkan ajaran Islam? Lalu Allah menyambung firman-Nya, sesiapa yang berpaling ke belakang, mereka tidak mampu nak memudaratkan Allah, tidak mampu nak memudaratkan agama Islam yang Allah redha ini walaupun sedikit. Akan tetapi Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya orang-orang yang terus menerus istiqamah
berpegang teguh memperjuangkan agama Islam walaupun ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan mereka, telah wafat, kembali bertemu dengan Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Maksudnya, Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Peringkat permulaan, Islam berkembang di bumi Mekah selama 10 tahun. Hanya sekitar 40 orang sahaja yang beriman kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, disambung oleh para sahabat yang mulia, Islam terus berkembang sehingga ratusan ribu orang-orang Arab memeluk agama Islam. Dan kini, mengikut statistik perangkaan, penduduk dunia jumlah hari ini ialah 7 bilion ataupun 7,000 juta. Daripada jumlah yang begitu ramai, umat Islam, orang Islam jumlahnya ialah sebanyak 1.8 bilion. Tetapi ingat hadis yang saya baca sebentar tadi. Di akhir zaman, agama Islam menjadi agama yang dagang. Maksudnya, walaupun ramai umat Islam di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala 1.7 bilion ini, tetapi tak ramai yang nak mengamalkan ajaran Islam. Kenapa? Hari ini kita jawab insya-Allah. Kerana 5 sebab kenapa Islam kembali dagang di akhir zaman. Pertamanya adalah kerana kejahilan. Mengaku seorang Islam, mengaku dia beriman, tapi dia jahil tentang agama yang dianutinya. Muslimin dan muslimat, hadis riwayat Imam Bukhari begitu jelas. Asas untuk menjadi seorang hamba yang baik, yang beriman, yang beramal, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah kurniakan kefahaman agama kepadanya. Dengar baik-baik. Yang makan cepat sikit, pukul 10 baru makan, pukul 9 patut nak makan lah ni. Duduk depan handset, Masya Allah, dengar ni ceramah ni. Ambil catatan, pegang tafsir, pegang kitab Quran. Nanti when I mention the chapter, the verse, boleh rojok. Tu cerita dia. Jadi maknanya, berdasarkan hadis muttafaqun alaih ini, syarat seseorang untuk menjadi seorang hamba yang baik, yang beriman dan beramal ialah apabila memahami agama. Kalau kita malas, tak suka dengar ceramah, tak suka pergi kuliah, sampai bila tak faham Islam? Contoh, ramai yang solat tapi tidak menutup aurat. Sedangkan kewajipan menutup aurat ada dalam Quran. Nak faham macam mana? Tak pernah dengar. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Itu dalil kewajipan menutup aurat bagi muslimat. Cuba pergi dengar. Oh, selama ni silap aku. Kita panduan kita dua ya. Saya selalu ulang. Al-Quran, Al-Sunnah. Kita boleh pergi ke pasar malam, boleh pergi ke fun fair, tetapi untuk datang ke kuliah-kuliah, nak dengar kuliah live pun tak nak dengar. Atau bila nak faham Islam?
Ini asas. Nah, asas nak menjadi baik ialah apabila Allah kurniakan kefahaman agama pada seseorang. Kita ambil ayat Quran untuk menyokong hadis tadi. Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah, ilmu yang memberi manfaat, ataupun kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan sesiapa yang dikurniakan al-hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Bagaimana? Contoh hadis Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, kata tuan guru saya, almarhum tuan guru Haji Soleh Musa, ilmu agama, maka akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Apa maksud hadis ini? Begini, mungkin mula kita jahil, kita buat benda-benda yang tak betul. Kita solat tak tinggal, 6 buah ekor pun tak tinggal. Solat tapi tak tutup aurat. Kebetulan satu hari kita hadir ke majlis ilmu, ulama, tok guru, pendakwah sebut judi itu haram, wajib menutup aurat. Kita pun dengar. Bila dengar, ini hadis dia. Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maksudnya, selama ini aku dah tersilap langkah. Kita pun bertaubat. Kita dah tak main 6 ekor. Kita mula menutup aurat. Kata tuan guru saya, takdir kalau mati syurga. Sebab kita mati dalam keadaan mentaati perintah Allah. Ini kelebihan menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain ke atas setiap individu muslim, lelaki dan perempuan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ganjaran pahala umpama orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Hanya dengan menuntut ilmu bakal mendapat ganjaran pahala yang begitu banyak yang Allah nak kurnia kepada penuntut ilmu. Justru kerana kejahilan lah, ramai umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Yang kedua, kerana kebendaan. Benda. Saya nak buat contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rancak berdakwah ke hulu ke hilir, musyrikin Mekah, Arab Quraisy tidak menyenangi apa yang dilakukan oleh insan pilihan Allah ini. Lalu mereka pertamanya mereka menghantar satu rombongan supaya memujuk beliau, meminta supaya Nabi ini lebih fleksibel, jangan terlalu rigid dalam berdakwah. Everything is haram, itu haram, ini dosa. Why not you change a little bit, you know? Macam itulah ceritanya. Yang orang nak pujuk Nabi. Saya bawa ayat ni dulu, kemudian baru saya bawa hadis. Surah Yunus
ayat ke-15. Pujukan musyrikin Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tusna alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'an ghairi hadha aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Apabila dibaca ayat-ayat kami yang terang, maka berkatalah orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Musyrikin Mekah. Apa yang mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muhammad, kau bawalah Quran yang lain daripada ini, ataupun kau tukarlah sedikit, pindahlah sedikit, supaya perintah-perintah di dalam Al-Quran itu selaras dengan keinginan hawa nafsu kami. Ini manusia. Kemudian Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjawab, aku ni hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku sahaja. Aku tidak berhak meminda, mengubah walaupun satu huruf, kerana aku takut azab yang besar di hari kiamat kelak. Maka musyrikin Mekah, mereka tidak berputus asa. Mereka hantar satu rombongan bertemu dengan Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan, orang Kedah kata. Orang Selangor bapa saudara. Macam ni lah. Wahai Abu Talib, kau tolonglah pujuk anak saudara kau ni. Apa yang dia nak, kami akan tunaikan hajatnya. Tetapi syarat, dia tinggalkan dakwah ini. Jangan lagi mencerca agama nenek moyang kita dan sebagainya. Ini apa yang mereka cuba nak sogok. Mereka cuba tawarkan dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lemah iman, tak ada ilmu agama, ataupun ada ilmu agama tak beramal dengan ilmu tersebut, akhirnya kita akan menjual agama kita untuk mendapat sedikit habuan dunia. Kerana kebendaan. Dia nak apa kami tunai, asalkan beliau tinggalkan saja dakwah ini. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, apabila Abu Talib menyatakan hasrat golongan musyrikin tadi, saya terbaca dalam sebuah buku, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggikan suara di hadapan bapa saudaranya yang mendidik, membela dia dari kecil. Tetapi oleh kerana sensitif, mengajak dia, menyuruh dia meninggalkan ajaran Islam, dakwah Islam ini, kamu ndak apa dia orang bagi? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhiruhu Allah aw ullaka duna. Al-hadith riwayat Al-Baihaqi, terdapat dalam kitab Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Dengar baik-baik. Inilah di antara faktor yang kedua kenapa umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Kerana kebendaan. Dan demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka datangkan kepada aku matahari dan juga bulan, kemudian diletakkan di tapak tangan kanan dan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, sekali-kali tidak, sama ada aku menang, aku berjaya, ataupun aku kecundang, demi mempertahankan prinsip perjuangan Islam yang aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pada kamu. Masya Allah. Boleh kan ni?
Sejuk. Tak berapa power. Okey lah tu. Takkan hari-hari nak power, kan? Yang penting point. Tolong silent saat telefon tadi dia bunyi ganggu. Tu cerita dia. Terlupa nak silent. Nah, maknanya itulah di antaranya kebendaan. Cuba kita dengar ayat Quran. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi. Musyrikin Mekah. Al-Isra surah ke-17 ayat 90. Itu tadi tawaran mereka pada Nabi. Kamu nak wanita, takhta, apa jua kami akan tunaikan. Dan mereka juga pernah meminta kepada Nabi, kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak akan beriman pada kamu kecuali kamu datangkan kepada kami, pancarkan kepada kami mata air. Kerana di bumi Mekah air memang sulit, memang sukar. Kenapa dikaitkan air? Inilah kebendaan. Benda. Allah buat contoh air. Keperluan asas seluruh umat manusia. Islam bukan Islam kesemuanya memerlukan air. Setuju? Jangan tinggalkan Islam kerana kebendaan. Kadang-kadang kerana jawatan. Dulu semangat. Na'udzubillah. Bila ditawarkan kebendaan, pangkat, darjat, gaji lumayan, ketika itu Islam mereka tidak peduli lagi. Allah amat malang. Allah dah bagi tahu, siapa nak tinggalkan Islam, tinggal. Kamu tak mampu nak memudaratkan Allah dan agama Islam yang Allah redha, inna dina indallah Islam. Satu-satu agama yang Allah redha Islam, bukan yang lain. Understand? Itu cerita dia. Faktor yang kedua, kebendaan. Yang ketiga, kerana pemerintah. Sebab tu saya sebut mungkin satu hari nanti insya-Allah. Walaupun kita dah sebut, dalam soal pilih pemimpin bukan soal remeh-temeh. Kita boleh, orang bukan Islam yang tidak memerangi agama Islam boleh dijadikan pemimpin, tetapi dia tidak akan dibenarkan. Tak ada otoriti untuk menggubal undang-undang kehidupan hidup masyarakat Islam. Sekadar jadi pemimpin sahaja, selama mana dia tidak memerangi agama Islam. Tapi kalau dia terang-terang musuh Islam, tak boleh. Semalam kita baca surah Hud ayat 113, rojok tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 431, Rumi muka surat 536. Tak boleh. Mereka terang-terang memusuhi Islam dan umat Islam, tak boleh. Jadi yang ketiga faktornya ialah pemerintah. Macam mana pemerintah? Pemerintah tidak menunaikan tanggungjawab mereka. Tak apa, kita ulang. Kullama takarrara taqarrara. Ulama menyatakan setiap perkara yang diulang-ulang itu memantapkan. Ini di antara tanggungjawab pemerintah. Bila mereka berkuasa, ini tanggungjawab mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Al-Hajj surah ke-22 ayat 41. Orang-orang yang sekiranya diberi kuasa memerintah, maka dengan kuasa yang mereka miliki, di antara tanggungjawab pemerintah ialah mendirikan salat,
mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini di antara tanggungjawab. Sebab itu kalau kita salah pilih pemimpin pula pandai pula kencing sikit, guna istilah-istilah Islam yang kita sendiri pun tak faham, akhirnya kita menjadi pengikut mereka. Kata Nabi tak sebut, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya aku paling takut, paling bimbang, paling takut. Apa dia? Pemimpin yang menyesatkan rakyat. Keluarlah berbagai-bagai istilah, kita tak nak sebutlah. Tuan-tuan pun selalu dengar dulu. Istilah Islam ni ini. Kan? Kita tak mau sentuh peribadi siapa-siapa. Kita cakap secara betul je. Sebab tu berhati-hati. Kerana pemerintah lah, rakyat jelata yang beragama Islam meninggalkan ajaran Islam. Itu cerita dia. Nah, kita sebut dalam Quran ada, kita tak ada guideline lain dah. Nah, dua saja, Al-Quran, As-Sunnah. Baik. Seterusnya, yang menyebabkan, faktor yang keempat yang menyebabkan umat Islam membelakangi, meninggalkan ajaran Islam ialah kerana ulama. Ulama yang nak mencari keuntungan duniawi, nak jawatan besar, kedudukan yang hebat, gaji lumayan, chauffeur driven pula. Masya Allah. Allah sebut banyak ayat-ayat Quran. Fawailul lillazina yaktubun nal kitab bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini Allah sebut dalam Quran, Suratul Baqarah ayat 79. Tekak kering, minta maaf. Dia ada, bila tekak ni kering tuan-tuan, dia nanti ganggu kita punya mind. Dan kadang-kadang ayat kita selalu baca pun kita lupa. Itu kelemahan kita. Betul lah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Allah menyatakan, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, yang mereka meminda hukum hakam Islam dengan tangan-tangan mereka. Kemudian dia mendakwa ini juga adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Ulama ahli kitab. Terdapat atau tidak ulama Islam yang sedemikian rupa? Sudah pasti ada. Yang menginginkan kehidupan mewah, jawatan yang tinggi. Kalau tidak, Allah tak sebut. Sebab Al-Quran ini relevan di sepanjang zaman. Ini bukan sejarah. Baca habis kat situ dah. Dia akan berulang-ulang. Tunggu masa dan ketika. Macam saya sebut hari itu, sebelum kita dilanda wabak COVID ini, lama dah saya baca surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 112. Satu hari saya kata tidak mustahil kita di Malaysia akan ditimpa dengan perkara yang sama. Apa dia? Kelaparan dan ketakutan. Makanan dah habis. Bread, Masya Allah, Gardenia tu cukup laku, sold out. Takut nak shake hand pun takut dah sekarang ni. Sampai bank tu pasal tutup, kita nak berurusan pun payah kan? Nak pergi ke ATM machine tu pun
Dia fikir-fikir ni aku nak tag ni okey tak okey ni. Kot ada dia punya tu the invisible creature tu. Ini Tuhan sebut. Ini bukan sejarah. Ini guideline. The perfect guideline. Tak ada dah guideline yang paling sempurna melainkan guideline daripada the creator of this world, the creator of mankind. Yakin, kena yakin dengan Quran. Oh, saya baca Quran. Baca Quran, tapi kalau tak amal tak jadi. Bukan disuruh baca. Semalam kita sebut dah Al-Baqarah ayat 121. Yang Yahudi Nasara tak mampu nak menipu daya golongannya membaca Quran dengan sebenar-benar bacaan. Saya bukan ulama. Saya hanya pendakwah kecil-kecilan. Sebab dalam Islam ni dia suruh bercakap. Dia suruh kita berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Hadis Bukhari. Ilmu yang kita tahu menjadi kewajipan kepada kita untuk menyebarkannya kepada orang yang mungkin tidak tahu. Kalau tuan-tuan perempuan tahu ada satu yang saya tak tahu, tolong bagi tahu kat saya. Kita berlapang dada. Kita tak perfect, kita tak sempurna. Jadi ulama inilah dia antara penyebab umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Mereka tidak, bahasa apa nak sebut, kata apa, bukan kita takut, mereka tak apa, bukan serius, mereka ni tak tegas. Itu yang jadi masalah hari ni, tak tegas. Kita kena tegas. Allah mengajar macam-macam dalam Quran. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Ketahuilah, jangan kerana kegerunan kamu terhadap manusia. Kamu tengok di tengah khutbah menteri masuk, khutbah Jumaat. Sepatutnya khutbah tentang hudud. Khatib tukar, jagalah sungai kita. Allah, jam. Saya dah puluhan tahun berdakwah. Saya insya-Allah, saya bercakap apa yang ilmu, sedikit ilmu yang ada kat saya. Tapi saya tak pernah cerai lah. Kita jelas, kita tegas. Sebab tu kita nak serulah para ulama, stand up and be counted. Sokonglah apa yang saya sebut ini. Sokong. Ini tanggungjawab kita bersama. Kita akan ditanya sekiranya kita menyembunyikan kebenaran. Hadis tadi riwayat Imam Tirmizi. Nanti saya baca ayat Quran. Ketahuilah, janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar, sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu tahu tindakan kerajaan ini salah, tindakan pemimpin ini tidak betul. You tak boleh diam. Kalau diam, ulama kata as-saqitu anil haq syaitanu akhrasu. Mendiamkan diri di atas satu isu, satu perkara yang sepatutnya diperkatakan, orang itu adalah syaitan bisu. Syaitan bisu tak boleh cakap, sebab nak jaga kepentingan peribadi. Saya tak ada apa kepentingan peribadi. I'm just a layman, you know. Hidup pun biasa je, kereta pun wira je, tak ada benda. Saya bukan berdakwah untuk meraih keuntungan dunawi. Dah 30 years dah dalam bidang dakwah. Cuma this handsome face never appear on TV, you know, that's all. Sebab ada orang lain yang lebih layak, yang lebih alim pada kita, kita boleh sikit-sikit. Sebab tu saya sebut, kalau ada kesalahan dalam ceramah saya, tegurlah saya. Saya berlapang dada. Kita bukan tahu ke semua. Yang kita tahu pun itu pun daripada ajaran ulama. Kita tak boleh menolak ulama. Tanpa ulama kita tak mampu memahami ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan ni senyap ya? Hari ni semua senyap ya? Tak ada pun kata okey ustaz, carry on. Kan? Teruskan.
Lagi 1 jam. Dia lengkang 40-45 minit. Sebab itu ulama lah di antara penyebab umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Ada yang tergamak meminda, menggubal undang-undang supaya sesuai dengan selera keinginan hawa nafsu pemerintah. Ini tak betul. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan, afatuddin salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Sayyidina Ali, sahabat menantu yang dijanji syurga. Kita semua tak dijanjikan syurga, termasuk saya. 3 perkara yang merosakkan agama. Ini asar sahabat, bukan hadis, tapi yang dikeluarkan daripada seorang insan pilihan Allah. 3 perkara yang merosakkan agama. Yang pertama, ulama yang jahat. Yang kedua, pemerintah yang cukup-cukup zalim. Yang ketiga, mujtahid yang jahil. Kita dah dengar. Kita dah dengar. Bukan kita ni tak layak nak berijtihad. Who are we? Siapa kita? Syarat nak ijtihad pun Masya Allah begitu ketat. Ini di antaranya ulama. Sebab itu ulama yang menyembunyikan kebenaran buruk padanya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Al-Baqarah ayat 159. Ini balasan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni keterangan-keterangan Al-Quran, apatah lagi meminda, mengubah, menyembunyikan pun mendapat kutukan Allah. Setelah jelas apa yang kami terangkan yang terkandung dalam Quran, lalu mereka sembunyikan. Mereka ini, kata Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dan akan dilaknat oleh seluruh makhluk yang boleh melaknati mereka. Just as a reminder to every pendakwah ulama, beware. Hasil pendapatan yang kita raih kalau kita menyembunyikan kebenaran, hasil pendapatan itu akan menjadi bahan api neraka. Mana dalil? Al-Baqarah 174. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma fi qulubihim tak maaf lah, gangguan suara. Harap jangan pembentukan peti TV anda. Kita mula semula. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kulu fi butunihim illa an-nar. Al-Baqarah 174. Rasa-rasa macam tak betul no? Kita rujuk Ustaz. Sekali-sekali rasa betul, kadang-kadang tak betul. Rasa-rasa je lah. Al-Baqarah 174, tuan-tuan dan perempuan. Betul lah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Insyaallah betul. Hasil pendapatan kerana menyembunyikan kebenaran untuk hidup senang, bahan pendapatan itulah yang akan menjadi bahan bakaran api neraka untuk kita. Na'udzubillah. Ini yang dikata ulama usuk, ulama su, ulama jahat.
Saya bukan ulama, saya ustaz, tapi insya-Allah kita tegas. Ya? Haram kita kata haram. Dosa kita kata dosa, tapi kita bawa evidence. Bring your proof if you are truthful. English common law states that one is innocent until proven guilty. Makna pendakwa ni, pendakwa raya kena bawa bukti. Kalau tuan-tuan kata saya tak betul, bawalah bukti. Saya bukan menuduh ataupun menghina sesiapa. Akhir sekali, telah faktor yang keempat yang menyebabkan umat Islam meninggalkan ajaran Islam ialah kerana ulama yang tidak bertanggungjawab, yang menyembunyikan kebenaran, yang tidak menjelaskan Islam dengan sejelas-jelas kerana kepentingan peribadi. Akhir sekali yang kelima, insya-Allah di lain esok hari pukul 10 kalau mau panjang sihat. Yang kelima, tidak lain tidak bukan, inilah yang paling kuat dalam jiwa kita, yang tidak pernah meninggal kita. Kalau kita kata iblis hasut kita, syaitan hasut kita, ini lebih kuat pada iblis. Hawa nafsu. Ini paling kuat. Dia bukan tak terima Islam, dia terima, tapi hawa nafsu dia tak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam ni terlalu rigid, everything is haram, sinful, and so on. Masya Allah. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'an lima ji'tu bih. Hadis ke-41 dalam kitab hadis 40. Riwayat Imam Al-Hakim yang bermaksud, tidak sempurna keimanan kamu sehingga hawa nafsu kamu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Dalil Quran untuk menguatkan dalil hadis ini ialah An-Nisa surah keempat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umat kamu ini umat yang beriman. Allah tidak menganggap saya beriman, sehingga saya menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang beliau bawa, sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Kita rujuk kembali pada Quran Sunnah sebagai An-Nisa 59. Dan setelah engkau membuat keputusan atau ketetapan, mereka menerima ketetapanmu itu dengan sepenuh hati. Berdasarkan ayat ini, untuk membuktikan kita adalah umat Islam yang beriman, yang pertamanya kita sudi untuk dihukum dengan hukum hakam Islam. Yang kedua disebut ialah kita tidak keberatan di dalam menerima hukum hakam Islam. Yang ketiga, kita pasrah. Kita ni hamba Allah. Let us ponder for a moment. Just for a moment. Let us ponder. Saya sebut the other day, kita makan, kita minum rezeki Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hud ayat 6. Tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini, aku yang menjamin menanggung rezeki. Sehingga kan udara yang segar ini yang kita sedut setiap hari adalah milik Allah. Takkanlah kita tak mau tunjuk kita punya gratitude terhadap Allah, rasa syukur, perhambaan kita kepadanya. Anytime, bila-bila masa kita akan dijemput balik. Kalau kata Israel datang, bagi tahu beforehand, dia bagi macam notice, that should be okay. Dia datang, Assalamualaikum, Ustaz Syarilung. Waalaikumsalam. Who are you? Can you introduce yourself?
I'm Israel. Dengar Israel terkencing dalam kain ni. Apa dia? Don't worry Ustaz. You still have 1 week. Kecuali dia kata your days are numbered Ustaz Syaril. Jam. Kan? I give you 1 week. Allah kalau seminggu lagi okey lah tu. Nak? Tak buat kuliah dah, pegang tasbih, ya Allah ampunkanlah dosaku. Ini sebab kematian dia datang secara mengejut. Kita tak tahu. Itu yang kelima. Pastikan kita manusia yang mampu mengendali hawa nafsu kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surah An-Nazi'at juzuk amma ayat 40-41. Siapa yang pandai mengurus, mengendali hawa nafsu sehingga dia tunduk kepada kehendak Allah, mengikuti ajaran Islam berpandukan Al-Quran dan Sunnah, syurga baginya. Bukan saya kata, kalam Allah kata. Mudah-mudahan yang kelimanya, hawa nafsu perlu kita kekang supaya kita berjaya insya-Allah menjadi hamba Allah yang baik. Jangan bertuhankan kepada hawa nafsu. Yang mana selaras dengan keinginan kita, kita ikut. Yang kita tak selera, tak ikut selera kita, kita tak nak ikut. Jadi kita sudahi dengan firman Allah Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23. Boleh rojok tafsir Arab Saudi. Saya tak pernah ingat muka surat tu. Mungkin pada muka surat 818. Tapi Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23 untuk mengakhiri. Inilah balasan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkan dia hidup dalam kesesatan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Sesiapa yang bertuhankan hawa nafsu, maksudnya sekiranya perintah Allah, ajaran Islam sesuai dengan keinginan, dia terima, dia amal, dia laksanakan. Yang menyalahi keinginan, dia tak nak terima, dia tak nak amal. Ini bertuhankan hawa nafsu, dikhawatiri. Sila rujuk muka surat 818 tafsir Arab Saudi, muka surat 818 Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23. Orang-orang seperti ini akan hidup dalam kesesatan di sepanjang hayat. Allah tidak akan memberi hidayah. Rojoklah ayat yang saya baca. Jadi sekadar itulah, mudah-mudahan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan melihat, itu sekadar ilmu, kecetakan ilmu yang ada kat saya. Mudah-mudahan kita kongsi bersama. Jangan lupa, kita pun tak tahu PKP ni sampai bila. Kita ada 60 orang staff, monthly salary very close to 70,000 every month. Sekolah Agama Rakyat. If you all sympathize dengan saya yang mengurus dah 11 tahun, tolong-tolonglah, bank in lah sikit. Saya target for April ni kalau boleh dapat 50,000, insya-Allah bolehlah kami sambut Ramadan. Staff, especially staff, saya tak dapat gaji dan saya tak ambil gaji. Nah, jadi ada Maybank, ada CIMB, ada Bank Islam, ada Afin yang tertera dalam ceramah-ceramah ni. Terima kasih juga pada yang terus menyumbang. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati kehidupan kita insya-Allah, dunia dan akhirat. Kita bertemu lagi, ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.